Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Saudara Syah Ibrahim? Terima kasih saban malam hadir menemani saya. Saudara Idris Hamid, Saudara Ilyas Muhammad. Begitu juga Zizi Muhammad, Madam K, Hamzah Abdullah, Zamari LC, Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Puan Hajah Noni Marini, Zamariah Ahmad, Ahmad Map. Begitu juga Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Anissa, Puan Azawan, Ninsha Hassan, Hamzah Abdullah, Saudara Puan Halimah Ismail, Salam Madani dari Singapura, Saudara Fazil Yub, Saudara Hani Abdullah, Jebat Pembela hadir dari Kulim. Saudara Maksu dari Bukit Mentaja, Muhammad Faridun Tukiman. Saudara Muhammad Rohani Zaino, Saudara Razak Halim, Saudara Mat Jali, Muhammad Jai, Saudara Faiz Abbas, Saudara Wan M. Bakri, Saudara Puan Marabiah Abdullah. Salam dari Panang Jaya katanya. Puan Robiah Din, apa khabar Bi? Saudara Rubi Din, Saudara Puan Siti Saripah, Saudara Pak Chu dari Perak, dari Langkap Perak, Saudara Yusuf Awang. Tak ada duka cita, life must go on lah Saudara Yusuf Awang, tak apa. Semoga teman di Tanah Merah semua okey lah Saudara Yusof. Saudara Samsul Anwar, Saudara Hassan Jaafar, Saudara Anwar Muhammad dari Kuantan. Saudara Puan Hamidah Kamat, salam perpaduan, Ibjah. Begitu juga Amiruddin Amir, semoga satu keluarga sihat. Nordin Din, Saudara Syukur Jamil, Saudara Zek Siti, Saudara Zamri Ibrahim, Rosli Yunus, Joka, apa khabar? Saudara Hashim Atan. Begitu juga Saudara Sidan, Saudara Helmi Syafiq, Saudara Hashim Atan, Richard Bakri, Puan Rosmini dari Pontian Johor, Saudara Zamri Zainal, itu juga Puan Umi Kalsum, salam pencerahan, Saudara Jack City, Saudara Ahmad, Saudara Syukur Jamil, Saudara Razak Halim, saudara. Tidak ketinggalan Saudara Saleh Lembang, begitu juga Cik Long, Puan Syarifah Hapipah dari Pasir Gudang, hujan dari pagi. Bertenanglah, musim hujan dah datang nampak gayanya. Saudara Zack City, Saudara Kak Chah, apa khabar Kak Chah? Haidar, Saudara Syahari Mat Saleh dari Ipoh Perak, Zul Razali, Wan Abduh, Wan Omar dari Bentung Pahang, Rahim Yusof. Terima kasih dari Seremban, Rahim Yusof, Saudara Is Fariza Mahpul, Waalaikumsalam. Lim Kim Lun dari Taiping Perak, apa khabar Lim? Saudara Zizah Jane, saudara yang nak berlive bersama dengan saya minta maaf, tak tahu saya nak buat saudara. Puan Rashidah Makno, Nilawati Ainul, Ramli Din, Cik Long, Mak Zaki, saudara Muhammad Fuad. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya minta maaf Puan. Sebab bagi saya, masa berjalan begitu pantas. Baik saudara. Hari ini hari Jumaat. Tengah hari tadi kita sama-sama menunaikan solat Jumaat, memohon kepada Ilahi agar dianugerahkan kesejahteraan pada negara dan keluarga kita, saudara. Hari ini tanggal 18 Ogos yang merupakan hari yang ke-1248, saudara. Virus tersebut masih lagi melanda negara kita dan tiada lagi usainya. Dan saya masih belum dapat laporan seterusnya dari Kementerian Kesihatan. Bagaimanapun saya harap kita sama-samalah menjaga kesihatan diri, kebersihan diri dan keluarga kita, saudara. Mbak Yan Ramid katanya. Terima kasih. Baik, saudara. Kita masuk segmen perniagaan. Sekejap, e-commerce minta izin, saudara. Kalau anda yang punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar masih memasarkan haruman setangi bakurnya dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Kalau tak dapat menghubungi Al-Azhar, jangan lupa boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah kekal dengan dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Beliau menunggu teman-teman untuk memesannya. Untuk yang tinggal di Lembah Kelang, kalau nak buah-buahan, dihantar terus ke rumah anda, boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Kiwi, ceri, anggur dan berbagai buah-buahan, saudara. Buah-buahan tu harganya lebih murah daripada harga pasar dan terus dihantar ke rumah anda. Akhirnya,
Jangan lupa popiah sira Lady Maria, saudara. Rangup pedas manis. Bolehlah hubungi saudara Nizam untuk menikmati popiah sira Lady Maria di talian 014351203. Baik, saudara. Terima kasih kerana mengizinkan saya untuk mewawarkan produk-produk teman-teman kita yang berniaga. Hidup mesti diteruskan, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan, saudara. Perlu saya jelaskan, saya bukan da'i, saya juga bukan seorang ustaz. Hanya membaca culipan teman-teman yang menghantar kepada saya. Saudara Bek Ya Rahmat kata, ada kupasan tentang bungkus lepat. Semalam saya dah bercakap sebenarnya. Kemarin dulu pun saya dah bercakap, bungkus lepat, saudara. Bagi saya itu kenyataan yang menghiris hati warga UMNO. Tapi tak payahlah ni diperpanjangkan sebab hari ni nak mengulas sikit, ada 2-3 perkara. Baik, saudara. Dalam segmen naluri kehidupan ini kita harus sedar, saudara, bahawa orang-orang Muslim dilarang menghina atau merendahkan harga diri sesama saudara Muslim. Kerana Allah SWT mencipta manusia dengan memuliakannya dan memberinya tanggungjawab. Semasa penciptaan Allah, Allah sama sekali tidak merendahkan harga diri orang lain ataupun menghina manusia. Kerana itu, saudara, sikap kita merendahkan diri orang lain termasuk dalam kategori kesombongan yang sudah melampaui batas dan termasuk dosa besar, saudara. Kerana Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang itu melakukan keburukan apabila dia menghina saudara Muslimnya. Menghina orang lain juga, saudara, termasuk sejenis kesombongan. Sebagaimana yang diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sombong adalah tidak mahu menerima kebenaran dan menganggap rendah terhadap orang lain. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ada hadis yang diriwayatkan oleh Haris Shah bin Wahab. Bagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, inginkah kalian saya beritahu siapakah penduduk syurga? Itu orang yang lemah dan terinaya. Apabila mereka bersumpah atas nama Allah, mereka akan menjalankannya. Jadi, baginda bersabda lagi, inginkah kalian saya beritahu siapakah penduduk neraka? Iaitu setiap orang yang angkuh, kasar dan sombong. Jadi kesombongan, saudara, termasuk dalam perbuatan dosa yang ancamannya sangat berat. Orang yang melakukannya akan dimasukkan ke dalam neraka dan dijauhkan dari syurga. Dalam kitab Sahih Muslim disebut bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang yang di dalam hatinya terdapat rasa sombong, meskipun sekecil zarah, tidak layak untuk masuk syurga. Jadi, saudara, jangan sekali kita menghina sama insan. Kita sewajarnya memuliakan. Sebab insan itu kelahirannya ciptaan Allah yang cukup mulia. Sebab itu, saudara, kadang-kadang bila kita tengok anak-anak kecil yang baru dilahirkan ke dunia ini, bila dalam kita dokong, secara psikologi cepat, tanpa mengira sama ada dia anak Melayu ke, anak Cina ke. Dan bila tengok bayi itu, kita dengan sendirinya rasa nak mencium. Itulah bau syurga sebenarnya, saudara. Kita mendakap bayi itu dengan penuh kasih sayang. Jadi, muliakanlah sesama insan, saudara. Baik, saudara, kita santuni pula mutiara kata yang dihantar kepada saya oleh Tan Sri Osusukam, mantan Ketua Menteri Sabah. Katanya, pernahkah kita terfikir bagaimana hari-hari yang kita lalui? Apakah kita semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh darinya? Jadi, fikir-fikirkanlah, saudara. Terima kasih Tan Sri atas culipan kata-kata mutiara yang begitu berarti. Dan kita santuni pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil, saban hari mengantar pantun kepada saya jauh dari Perlis, saudara. Kata Pak Nazil, tempat rehat ramainya orang, sejak pagi hendak berkelah. Memberi nasihat dihargai orang, apatah lagi sikapnya Allah, saudara. Tambahnya, tidurnya nyenyak si bayi bela. Seperti biasa, punggung terjungkit. Gila banyak perkara gila. Gila berkuasa, penyakit berjangkit. Orang yang gila nak berkuasa inilah penyakit, saudara. Terjungkit tu maksudnya terangkat sikit lah, saudara. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun dan kita harus saling ingat-mengingati. Saya tetap mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had kerana kita bimbang negara boleh muflis seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had. Dan peringatan saya kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, saya tidak ada masalah, saya izinkan. Tetapi,
Anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam pelbagai channel. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik yang matlamatnya sekadar memberi informasi. Dan bila saya memberi pencerahan atau memberi pandangan, kita mesti berpegang pada prinsip. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau nak menyantuni, tak ada masalah, hantarkanlah. Asalkan gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis, yang mulia. Sebab kita adalah insan mulia dalam warga cinta damai. Ingat saudara, sebab saya dahagakan teman-teman yang sentiasa menyantuni setiap permasalahan secara harmonis, saudara. Berita pertama, saudara, saya agak gusar apabila menatap berita daripada Geneva, saudara, di mana Pertubuhan Meteorologi Sedunia mengumumkan bahawa paras air laut di Pasifik Barat sedang meningkat lebih pantas daripada purata global sehingga mengancam rantau di kawasan rendah, sementara gelombang haba pula merosakkan ekosistem marin. Jadi menurut agensi sebut, Pertubuhan Bangsa Bersatu, dia kata dalam laporannya, keadaan iklim di Pasifik Barat Daya, paras air laut terbabit naik kira-kira 4 mm setahun. Laporan itu lagi menyatakan bahawa gelombang haba marin yang melanda kawasan luar timur laut Australia dan selatan Papua New Guinea mungkin juga menghampiri negeri kita, saudara, selama lebih 6 bulan turut menjejaskan kehidupan marin serta mata pencarian masyarakat tempatan. Artinya ikan-ikan di air juga, saudara, turut terjejas kesan daripada haba itu, saudara. Itu keadaannya, saudara. Jadi kita mengharapkan agar dunia segeralah kembali tenang, saudara. Baik, saudara. Kita lihat pula semalam saya tak sempat nak menyatakan sebab semalam saya bersiaran secara live dengan sumber kini. Jadi laporan-laporan saya terima tak sempat saya bacakan, tak dapat saya bacakan, saudara. Saya minta maaf. Jadi hari ini saya harus mengulas sedikit bagaimana kenyataan iaitu Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah iaitu Tan Sri Azam Baki. Nampak gayanya keras kenyataan beliau apabila mengatakan balik sajalah dan jangan bagi alasan. Itu kata Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Tan Sri Azam Baki mengulas mengenai peguam yang juga pengarah dan pemegang saham NERAXS yang Berhad, itu Mansur Saad, serta menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sedang dicari oleh SPRM. Jadi katanya saya tetap dengan pendirian saya. Itu kata Tan Sri Azam. Mereka berdua perlu balik dan hadapi juga apa siasatan dan jangan bagi banyak alasan. Saya tidak mau dengar. Mungkin cakap saya ini cakap orang yang tidak suka, tapi itulah saya. Jadi mereka berdua balik sajalah, jangan bagi banyak alasan. Itu kenyataan beliau menyantuni kenyataan-kenyataan yang dibawa oleh pihak peguam dan keluarga daripada mereka yang sedang berada di luar negara yang masih lagi belum memberi penjelasan bila nak balik untuk siasatan dilanjutkan. Semakkan rekod mendapati bahawa Muhammad Adlan dan Mansur meninggalkan Malaysia pada 17 Mei dan 21 Mei lalu dan tiada rekod kembali ke tanah air. 10 Ogos lalu, Berita Harian melaporkan Tan Sri Azam pernah meminta ahli perniagaan Muhammad Adlan, itu menantu Tan Sri Muhyiddin yang kini berada di luar negara, untuk balik berurusan dengan pihaknya tanpa sebarang alasan. Tan Sri Azam turut menafikan bahawa SPRM baru mencari menantu bekas Perdana Menteri itu. Sebaliknya, agensi berkenaan sudah beberapa kali cuba menghubungi beliau. Kita sudah mencarinya sejak Jun, tapi gagal untuk dapat kerjasama dan setiap kali pegawai penyiasat berhubung dengannya, ada saja alasan diberikan. Dan itulah tindakan notis dilakukan apabila tidak mahu bekerjasama dan bukan ada kaitannya dengan pilihan raya negeri. Itu kenyataan Tan Sri Azam berhubung tentang siasatan terhadap dua orang yang masih lagi katanya berada di luar negara, saudara. Hari ini, saudara, mahkamah telah pun menolak itu permohonan Datuk Seri Najib supaya beliau Hakim Datuk Colin Lawrence Clara menarik diri daripada mendengar perbicaraan kes menyalahgunakan kuasa, kedudukan dan pengubahan wang haram 2.3 bilion milik syarikat YNDB. Jadi Datuk Seri Najib memfailkan permohonan pada 14 Ogos lalu susulan pendedahan Hakim di Square, iaitu pada 26 Julai lalu, bahawa beliau dan bekas peguam YNDB Jasmine Loh Aiswan pernah menjadi rakan kongsi di firma Zain & Co 10 tahun lalu. Square yang kini Hakim Mahkamah Rayuan bertindak selaku Hakim Mahkamah Tinggi
yang akan membuat keputusan berkenaan selepas mendapati Datuk Seri Najib gagal menunjukkan terdapat bahaya sebenar bahawa beliau akan bertindak berat sebelah. Itu katanya lah. Jadi artinya permohonan Datuk Seri Najib ditolak oleh Dia Hakim di Skera, saudara. Dan hari ini saya mendapat kenyataan daripada anak Datuk Seri Najib, iaitu Yana Nurjana Najwa, yang menggesa agar Jabatan Pegawai Negara AG Chambers untuk melakukan perkara yang betul, katanya, dan menggugurkan 6 pertuduhan rasuah terhadap bapanya dan juga bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Muhammad Irwan Serega Abdullah. Ini katanya adalah susulan daripada kenyataan AGC bahawa mereka sedang menyiasat dakwaan kebocoran dokumen tahun 2019 berkaitan pertuduhan di bawah Seksyen 409 Kanun Kesiasaan kerana pecah amanah, saudara. Memo dalaman, kata Yana, setebal 12 muka surat itu menerangkan dengan terperinci mengapa tiada kes sama sekali dan bapa saya dan Datuk Seri Irwan tidak melakukan sebarang kesalahan berhubung penyelesaian IPIC. Apa yang didedahkan dalam memo yang bocor itu memang mengejutkan. Saya tak dapat membaca, saya tidak ada memo itu, saudara. Mungkin Yana sudah membacanya, mungkin, saudara, sebab dokumen itu bocor. Dan pihak AG Chamber sekarang ini sedang menyiasat bagaimana boleh berlaku kebocoran tersebut. Sebab itu Yana minta, kalau katanya mungkin dia dah melihat, kalau itu yang terjadi, sewajarnya lah Datuk Seri Najib dibebaskan. Sama-sama kita tunggu, saudara. Sementara itu di Mahkamah Persekutuan hari ini telah pun membenarkan rayuan calon Barisan Nasional Tan Sri M. Ramasamy supaya petisyen pilihan raya bagi kursi Parlimen Segamat dikembalikan semula kepada Mahkamah Pilihan Raya untuk satu perbicaraan penuh. Panel 3 hakim terdiri daripada Hakim Zabariah Muhammad Yusof, Datuk Seri Hasanah Muhammad Hashim dan Datuk Mary Lim Tiam Suan memerintahkan petisyen itu didengar di hadapan hakim lain. Mahkamah Persekutuan mengenepikan keputusan Mahkamah Pilihan Raya pada 3 April lalu yang menolak petisyen rayuan Ramasamy selepas menerima bantahan awal yang dibangkitkan oleh responden. Dalam keputusan hari ini, Zabariah berkata petisyen itu dikembalikan kepada Mahkamah Pilihan Raya untuk mendengar isu berkenaan sama ada bahan kempen melanggar Undang-Undang Pilihan Raya dan dakwaan berlakunya sogokan. Kita tunggulah, saudara, apa pula keputusannya. Ini di Segamat. Nampak gaya, saudara. Tak habis-habis lagi lah kalau dibatalkan pilihan raya pula, saudara. Dan bagaimanapun kita lari sekejap ke seberang Tambak Johor. Kerana hari ini segala Jabatan Pilihan Raya itu telah pun mengumumkan 3 nama yang layak menjadi calon untuk bertanding pilihan raya Presiden Singapura yang dijadualkan berlangsung pada 1 September. Ya, saudara, hari ini Presiden Singapura Presiden Puan Halimah Yaakob akan menamatkan penggalnya pada 13 September mendatang. Jadi beliau mengumumkan tidak bertanding kerana pada tahun 2011 dulu tiada pertandingan kerana memang kota itu diperuntukkan untuk wakil daripada keturunan Melayu. Dan bila habis tamat tempoh pada 13 September ini dan Presiden Singapura Halimah Yaakob turun sebagai presiden, tidak lagi jadi presiden, maka diadakan pemilihan bagi jawatan Presiden Singapura. Mereka yang bertanding adalah bekas Menteri Kanan Singapura, iaitu Tharman Shanmugam, berusia 60 tahun, bekas Ketua Eksekutif NTUC Tan Kin Lian dan bekas Ketua Pegawai Pelaburan GIC Ng Kok Song. 3 akan bertanding, sama-sama lah kita tunggu siapa pula yang akan menggantikan Puan Halimah sebagai Presiden Singapura, saudara. Bagaimanapun, semalam juga Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menasihatkan mengeluarkan kenyataan keras, nampaknya kenyataan beliau itu. Jadi selaku Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta agar pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin menumpukan pada kes mahkamahnya dan bukan mendesak beliau meletak jawatan sebagai pemimpin nombor 1 negara. Jadi Perdana Menteri berkata ketika ini kerajaan pimpinannya masih lagi menguasai 2/3 kursi parlimen. Pilihan raya negeri sudah pun berjalan, itu tak ada masalah. Bukan akan melibatkan kursi di parlimen, saudara. Jadi kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita kekal kemenangan kita, masih dapat 2/3 majoriti ahli parlimen. Jadi dia buat perkiraan apa? Jadi sebab itu katanya saya nasihatkan agar dia tumpukan kes mahkamah
Kerana sebelum ini Tan Sri Muhyiddin mendesak agar Datuk Anwar Ibrahim dan timbalannya Datuk Seri Zahid Hamidi meletak jawatan. Kerana kononnya susulan keputusan pilihan raya negeri di mana 3 negeri kalah ni wakil-wakil daripada calon-calon daripada Pakatan Perpaduan dan 3 kursi iaitu di 3 negeri iaitu di Kedah, Kelantan dan Terengganu dimenangi oleh Perikatan Nasional. Jadi Datuk Anwar Ibrahim menjelaskan bahawa beliau sama sekali tidak bersetuju dengan andaian bahawa pengundi Melayu dan anak muda sudah pun begitu mudah terpesong dengan hasutan kaum dan agama pasca keputusan PRN baru ini. Jadi kata Datuk Anwar Ibrahim, beliau sedar dasar madani yang dibawa oleh kerajaan perpaduan perlulah mengambil masa untuk difahami rakyat dan ia merupakan satu cabaran agar jentera dan pimpinan parti bekerja lebih keras memaknai dan menterjemahkan konsep berkenaan sehingga ke akar umbi. Kerana kata Datuk Anwar Ibrahim, dia kata ia mengambil masa yang panjang. Saya tak setuju semua pihak salahkan orang Melayu, menyalahkan kefahaman mereka bahawa mereka itu mudah terpengaruh dengan hasutan kaum dan agama. Jadi beliau juga tidak menyalahkan anak muda. Mungkin kerana mereka tidak diberi kefahaman yang jelas. Inilah kegagalan mereka yang sepatutnya berada di bahagian penerangan untuk memperjelaskan kepada peringkat akar umbi. Jadi berhubung dengan kerjasama kerajaan perpaduan dengan 3 negeri yang dimenangi oleh pembangkang pilihan raya lepas, Datuk Anwar Ibrahim yang juga pengurusi Pakatan Harapan berkata ia terpulang pada berkenaan negeri berkenaan. Itu terserahlah kepada mereka. Kalau mereka mau bekerjasama, ada kaedahnya, bukan saja dari segi kenyataan juga tindakan. Kalau nak kerjasama dengan kerajaan pusat tak ada masalah. Dan malahan beliau mengulangi kenyataannya bahawa tuntutan derita rakyat akan ditangani tanpa mengira batas pahaman politik. Saudara, begitulah murninya hati seorang Perdana Menteri, saudara. Dalam waktu yang sama juga, saudara, saya melihat ini kenyataan yang agak keras daripada seorang Perdana Menteri. Katanya bahawa beliau mahu bahawa amalan meminta dan memberi komisen dalam mana-mana pelaksanaan projek pembangunan termasuk projek perumahan dihentikan segera. Memang pun sekarang ni pegawai ataupun penyiasat SPRM telah pun ditempatkan di pelbagai kementerian untuk melihat agar tiadanya elemen korupsi. Jadi Perdana Menteri berkata kerajaan tidak pernah menghalang mana-mana syarikat daripada menjalankan operasi mereka dan memperoleh keuntungan. Namun, amalan memberi komisen kepada mana-mana menteri atau parti politik tidak seharusnya berlaku. Selama ini memang berlaku begitulah, saudara. Bagi kontrak kerajaan, maka ada dana-dana tertentu yang diberi kepada parti politik atau pemimpin tertentu. Ini menurut Datuk Anwar Ibrahim perlu dihentikan serta-merta dan ahli-ahli perniagaan yang menjalankan ataupun mendapat kontrak dengan kerajaan tidak harus melayan sebarang tuntutan. Kalau ada tuntutan, hubungi SPRM, saudara. Kerana ada keuntungan syarikat yang tak ada masalah, tapi janganlah potong 10 atau 15 juta untuk Pak Menteri atau parti seperti amalan sebelum ini. Dan inilah yang merosakkan. Jadi kata Datuk Anwar Ibrahim, saya faham ramai yang marah saya kerana menyinggung hal ini. Tapi semua orang tahu. Tanyalah pada pemaju, saudara. Apakah tindakan saya ini betul atau salah? Atau saya sengaja membesar-besarkan ataupun saya bercakap benar? Itu persoalannya yang dilontarkan oleh Perdana Menteri. Jadi katanya hakikatnya semua mengakui ini telah menjadi amalan. Jadi kita harus hentikan amalan buruk ini. Demikian menurut Datuk Anwar Ibrahim, secara jelas dan lantang beliau tidak mahu lagi budaya memberikan projek di mana ada imbuhan untuk orang-orang tertentu. Sudah-sudahlah. Negara berada dalam yang begitu tersasar ekonominya, kesan daripada korupsi, nepotisme dan kronisme. Semua ini harus dihentikan. Datuk Anwar Ibrahim tegas. Sebab itu beliau mengatakan, malahan masa kempen-kempen itu hari pun dia menjelaskan, kalau itulah sebabnya ada orang yang mahu menjatuhkannya, silakan. Dia tidak akan berhenti untuk meneruskan usaha untuk menyelamatkan negara daripada terus terjebak dalam korupsi dan juga dalam suasana yang begitu tempang, saudara. Dan sekarang ni, saudara, dalam keadaan begitu, nampak gayanya saya melihat bahawa gerakan pihak-pihak tertentu masih berterusan. Hari ini sekarang, apabila pilihan raya negeri-negeri telah selesai, sudah wujud pula gerakan untuk menjatuhkan kerajaan negeri Perak. Demikian menurut Datuk Seri Syarani Muhammad
Dan beliau mengakui memang wujud gerakan pihak tertentu untuk menumbangkan kerajaan negeri kerana pembangkang tidak berpuas hati terhadap prestasi mereka dalam pilihan raya negeri di 6 buah negeri Sabtu lalu. Jadi bila gagal mereka untuk mencipta gelombang baru dengan cadangan kononnya penolakan rakyat sebagainya, dan hari ini mereka melihat yang rapuh adalah negeri Perak. Rakan tersebut berusaha untuk memujuk katanya sekurang-kurangnya 4 ahli Dewan Luar Negeri kerajaan agar menyokong pembangkang bagi membolehkan mereka memperolehi majoriti murah. Gerakan menumbangkan kerajaan negeri memang dalam pengetahuan saya. Itu kata Datuk Seri Syarani. Memang ada gerakan, ada cubaan untuk menumbangkan kerajaan negeri. Yang kita tahu, dalam kerajaan mereka sejak dulu lagi, mereka perlukan 4 adun saja untuk mendapat majoriti mudah. Tapi tidak semestinya adun Barisan Nasional, mungkin juga adun Pakatan Harapan bersetuju. Tapi mungkin siapa saja daripada 33 adun ini, dia hanya perlukan 4 adun saja. 4 adun itu, tak kena kita pun tak tahu siapa yang sedang dihubungi. Dalam berkata demikian dalam sidang akhbar semalam saya, selepas mengadakan perjumpaan dengan semua adun kerajaan di Ipoh. Saudara. Jadi, menurut Datuk Seri Syarani, kita tak mahu ada di antara 33 adun ini yang syak wasangka di antara sesama lain. Sebab itu beliau mengadakan pertemuan. Kerana hari ini mungkin ada pihak-pihak tertentu sedang memujuk untuk menjatuhkan kerajaan, saudara. Dalam pertemuan tersebut, bagaimanapun 4 orang tidak adil, saudara. Iaitu Ngah Komeng, iaitu daripada parti DAP, Dun Kepayang, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin, itu Adun Sungai Rapat, Muhammad Arafat Variasai Mahmad, Ulu Kinta, dan Lo Siyi, PH Jalong. Tapi katanya semua mereka itu memaklumkan kepada saya tidak dapat hadir kerana punya tugas dan semuanya bersetuju dengan keputusan perjumpaan tersebut. Jadi itu keadaan sekarang. Perak sedang diserang untuk dijatuhkan. Tak ada kerja lain lah mereka. Nak jatuhkan negeri, nak jatuhkan negara. Aduhai. Jadi sebab itu saya melihat kesan daripada pilihan raya negeri ini, akhirnya veteran UMNO setelah pun bersuara. Melalui Setiausaha Agung Veteran UMNO Malaysia, Datuk Mustafa Yaakob mengatakan bahawa kekalahan berterusan UMNO sejak pilihan raya umum ke-15 sehinggalah pilihan raya negeri yang baru saja berlangsung disifatkan oleh mereka sebagai berpunca daripada pengkhianatan oleh ahlinya sendiri. Veteran merasakan bahawa ini adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh ahlinya sendiri. Menurut Datuk Mustafa Yaakob, UMNO masih relevan dan akan tetap relevan selagi ahlinya tidak mengkhianati UMNO. Walaupun keputusan PRN tidak berpihak pada UMNO, tapi penyokong setia tetap mempertahankan parti itu. Malangnya, akibat ahli yang tidak setia dan belot, maka UMNO kecundang dan kalah teruk. Dalam arti kata lain, UMNO kalah teruk sejak PRU 15 sehinggalah PRN yang baru lalu kerana dikhianati oleh ahlinya sendiri. Ini adalah dapatan daripada veteran UMNO, saudara. Memang tidak dapat dinafikan. Jadi, oleh itu, katanya UMNO, veteran UMNO merasakan UMNO perlu bangkit dan menyusun strategi perang yang baru dan tidak lagi boleh mengambil sikap bertahan, tetapi mesti menyerang. UMNO perlu menjelaskan beberapa isu penting yang sukar diterima dan difahami oleh ahli, terutama penyertaan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Dan dalam kerajaan perpaduan itu adanya Parti Amanah, adanya Parti Keadilan dan adanya Parti DAP. Kerana menurut Datuk Mustafa, rata-rata ahli tidak faham rasional di sebalik kerjasama itu. Masa 8 bulan yang singkat tidak sempat untuk menyampaikan kefahaman kepada ahli. Begitu juga pelbagai bahagian cawangan juga gagal untuk menjelaskan kepada ahli. Itu keadaan saya. Dan sebagaimana yang saya katakan dan semua orang tahu, semalam ada pertemuan dianjurkan oleh Pergerakan Pemuda. Saudara, Pergerakan Pemuda mengadakan pertemuan semalam. Cuma yang hairannya, yang agak menjadi tanda tanya saya, kenapa dibuat di luar bangunan UMNO? Kenapa tidak diadakan di PWTC? Itu rumah UMNO. Sedangkan Ketua Pemuda sering mengatakan, ini rumah kita. Jadi nak membincangkan sesuatu, mestilah dibincangkan dalam rumah kita, bukan di luar. Dan tutup dan sebagainya. Jadi dalam keadaan begini, saya merasakan
bahawa apakah ada agenda. Tapi bagaimanapun kenyataan daripada Ketua Pergerakan Pemuda, Dr. Akmal, dia kata apa saja dapatan daripada kenyataan semalam itu akan disampaikan dalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO. Jadi saya nampak gayanya, saya setujulah kalau pemuda harus bersuara garang, harus menyatakan pandangan dan pendapat pemuda. Itu memang sikapnya pemuda. Dulu pun saya dah bercakap saudara, bahawa seringkali pemuda dia tak sealiran dengan pimpinan. Daripada dulu lagi saudara. Tetapi bukan untuk menjahanamkan parti. Dan bagaimanapun tidaklah ada ketetapan mahu supaya pemuda menuntut agar presiden turun, presiden mengundurkan diri, tak ada. Tapi bagaimanapun, mungkin pemuda ada juga suara-suara yang ingin mereka suarakan. Kerana dapatan mereka sepanjang musim pilihan raya negeri yang baru lalu, kadang-kadang peranan pemuda seolah-olah dilihat sepi dan sebagainya. Memanglah pemuda dalam keadaan letih, marah juga bila menghadapi kekalahan. Tapi pemuda tidak akan melampiaskan kesalahan itu kepada pimpinan semata-mata. Jadi semua ahli UMNO, semua warga UMNO wajar memikul tanggungjawab ini saudara. Sebab itu dia kata kalaulah, menurut kata Ikmal, kata Dr. Ikmal, dia kata kalaulah saya ini penyebabnya UMNO kalah, dia kata tak apalah, dia pun rela untuk letak jawatan katanya. Bagi saya itu jawapan berkias. Bagaimanapun yang paling penting sekarang adalah survival party. Itu yang perlu ditangani saudara. Dan sekarang ni saudara memang belum lagi usai, dah masuk 7 hari. Hari dah seminggu lah, hari Sabtu Jumaat. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dah 6 hari saudara. Masuk hari 7 hari dah. Selepas kita gagal untuk mendapat 3 negeri. 3 negeri dah ada, iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Tapi Kedah, Kelantan dan Terengganu tak dapat digapai. Malahan kalah teruk di Terengganu, iaitu 32-0 saudara. Dan dengungnya masih berterusan. Yang minta supaya presiden letak jawatan, presiden berundur dan sebagainya. Dan saya banyak orang mengatakan, pada saya ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang pro dan kontra. Cuma saya nak jelaskan saudara. Bila bahtera berada dalam suasana yang terumbang-ambing di lautan bergelora, tak sewajarnya kapten kapal ataupun nahkoda meninggalkan kapalnya. Itu perlu dihayati. Dan apa yang disuarakan oleh pemuda semalam, cuma saya tak dengar bagaimana pembelaan harus dilakukan oleh pemuda. Kerana mereka harus sedar, presiden diserang habis-habisan. Pemuda sepatutnya berada di barisan hadapan membela bapanya. Bukan membiarkan keadaan begitu saja. Orang mengatakan itu, ini macam-macam, pemuda seolah-olah sepi. Tidak ada pembelaan yang matang, yang mantap. Selalu saya katakan berbeza dengan parti-parti yang lain. Hari ini juga saya mendengar kenyataan daripada salah seorang ahli anak muda keadilan. Dia marah, kata warga UMNO yang membiarkan presidennya sendirian. Apabila presiden diserang, mereka banyak bersikap berdiam diri dan mendengar saja. Dia kata ini tak berlaku dalam parti keadilan. Itu benar saudara. Dalam parti keadilan, kalaulah presiden diserang, saya rasa berjujur mereka akan membela. Berbeza dengan pendirian pemuda UMNO, berbeza dengan pendirian putih UMNO, begitu juga wanita UMNO. Kita selalunya kena ada spidiko atau semangat kekitaan. Apabila presiden diserang, kita harus mempertahankan, bukan mengiyakan. Saya bukan niat untuk membela saya, tapi bagi saya saranan untuk minta supaya Datuk Zaid meletak jawatan ataupun berundur. Kebanyakannya datang bukan daripada UMNO. Yang datang daripada orang luar. Daripada mereka yang meninggalkan UMNO. Mereka yang tersisih. Ini keadaannya. Dan warga UMNO melayan. Mungkin sebab itulah anak muda daripada Parti Keadilan, mereka pun mengatakan, apa benda ni? Apa hal dengan warga UMNO? Yang bercakap soal kepimpinan dalam UMNO bukan warga UMNO. Saudara, nak bercakap sepatutnya buatkan segera satu pertemuan di peringkat cawangan, di peringkat bahagian. Adakan satu referendum, satu perbincangan secara khusus. Jadi kita bukan menangani apanya orang kata. Yang bercakap secara lantang, yang minta kita letak yang presiden berhenti atau letak jawatan, Tuan Sri Muhyiddin. Dia bukan ahli UMNO. Dia memang nak melihat UMNO ni lingkup. Dia mahu melihat kehancuran UMNO. Itu keadaannya. Dan pemuda, puteri, wanita sepatutnya mesti tegas. Harus berada di barisan hadapan. Ni bapa dah kena maki ni.
Rumah kita dah sekarang ni macam-macam orang serang, orang baling dengan macam-macam, dengan najis apa semua. Dan kita masih berdiam diri. Saya hairan. Saya tetap membela rumah saya. Apa orang nak kata pun katalah. Dan sebab itu saya kata, berkali-kali saya cakapkan, bahawa kadang-kadang saya lebih menghormati warga daripada keadilan. Mereka kalau diusik saja parti mereka, mereka bingkas bangun. Kalau diusik saja pimpinan mereka, apa saja berlaku. Saudara, malahan waktu Saudara Ibrahim terkurung di penjara pun, mereka berada di barisan hadapan. Mereka tak pedulilah berlantan ke, gas pembelih mata ke, ataupun semburan air gatal. Mereka tak boleh, mereka redah. Sebab sesuatu yang menyentuh pimpinan mereka. Tapi budak UMNO macam mana? Puteri UMNO macam mana? Kita harus menangkis sekarang ni. Sekarang ni Presiden sedang diserang. Dan semua tahu kenapa mereka menyerang Presiden. Matlamat mereka, apabila Presiden tidak ada memimpin UMNO, maka ada calon lain yang kononnya mau dibawa masuk untuk memimpin UMNO. Dan orang ini mestilah berpihak ke sebelah sana. Matlamatnya nak menjatuhkan kerajaan. Ini keadaannya, saudara. Saya rasa sewajarnya warga UMNO sedar dan faham tentang percaturan politik. Dan yang suruh letak jawatan, saudara, orang luar. Tak, saya tengoklah orang macam apa ni pemain-pemain media. Media sosial. Bukannya mereka bersimpati atau sympathizer kepada UMNO. Tidak. Mereka dari awal, dari dulu lagi, tidak bersama dengan UMNO. Mereka yang mengambil sikap keluar daripada UMNO. Jadi kalau kamu dah keluar daripada UMNO, sibuk-sibuk hal rumah UMNO ni pahal. Why? Kenapa anda nak ambil kisah? Biarlah kami, cara kami. Soal kami menang ke, UMNO kalah ke, UMNO terterap ke, biarkanlah. Ini tidak. Oh, kena Presiden letak jawatan. Apa hal? Saya tidak hairan kalau mereka suruh, UMNO dah kalah, UMNO begitu. Okeylah juga. Tapi kalau suruh berhenti, apakah saranan anda itu ikhlas? Apakah saranan anda itu nak memperlihatkan supaya UMNO ini dapat diperbaiki? Tidak. Matlamatnya lain, tak ada saya. Untuk melihat UMNO semakin teruk. Saya bersetuju, Saudara Hariza Ina. Dia kata ahli UMNO hanya berlagak, sombong, takbur, bongkak. Itu yang ada. Dan mereka selalu memikirkan soal jawatan. Ada jawatan, siap diri. Presiden kena serang, diam. Yang mereka fikirkan, bila aku jadi pegang jawatan, ada peluang. Saya dah bercakap berkali-kali saya. Rumah UMNO ini bukan tempat, bukan ladang untuk mengaut keuntungan. UMNO sedang dalam proses untuk menghadapi serangan demi serangan yang dilakukan oleh orang. Yang mereka nak menguburkan. Kalau boleh, mereka nak kapankan UMNO ni terus. Itu matlamat mereka. Yang kita boleh percaya buat apa? Di mana sifat membujur lalu melentang patah? Mana? Saya hairan sekarang ni. Dan saya juga nak cakap terus terang. Malam saya terima, tadi pun saya terima teman-teman yang pengamal media sosial. Mereka mengatakan, sepanjang pilihan raya di 6 buah negeri itu lagi, pemain-pemain atau penggiat media sosial yang simpati pada UMNO tak ramai. Dan saya rasalah Biro Penerangan kena memikir sesuatu lah. Datuk Azalina, Saudara Lokman Adam kena memikirkan sesuatu. Kena dipertingkatkan. Bukan kita tak ada kalangan medsos, pengamal yang ada. Tapi keterlampiran ke depan kadang-kadang disepikan. Saya mengalaminya. Bukan saya tak alami. Malahan sekarang ni, kalangan mereka berapa ramai yang turun ke gelanggang, yang menyesing lengan. Semuanya mengharapkan ada imbuhan, baru sanggup turun. Tak ada imbuhan, tak mau turun. Sikap ini perlu dikikiskan. Dalam perjuangan, kita tak perlu lagi menunggu ada tak ada wang. Ini tidak. Tak ada peruntukan. Buat macam mana nak pergi? Saudara, saya sendiri turun ke gelanggang, saudara. Ya, sekuat kami, UMNO kuburkan, kami tubuhkan semangat Pak Penam. Saudara, jangan cari alasan, saudara. Jangan kita cari alasan. Perlu diperbaiki balik. Saya melihat sepanjang musim pemilihan dulu. Saudara, tak ramai kawan-kawan yang turun. Saya pergi ke seantero Melaya, saudara. Pergi ke Kelantan, pergi ke Terengganu, pergi ke ke Kedah, pergi ke Negeri Sembilan. Berada di Negeri Selangor. Yang tak pergi, betul terang saya kata saya tak sampai ke Pulau Pinang. Tapi sampai saya pergi, lain tak ada. Bila berbual dengan mereka, peruntukan tak ada lagi lah, bos. Peruntukan. Ini keadaannya. Saudara, sekarang ni orang cakap, kekalkan Zahid senang kami nak bungkus. Belum pasti, saudara. Belum pasti. Saya tahu, saudara, memang tak senang dengan Zahid Hamidi. Kerana Zahid Hamidi lah orang yang menggagalkan puak-puak tertentu untuk mengampas jawatan Perdana Menteri.
Saya tahu mereka marah, dendamnya terlalu mendalam terhadap Presiden UMNO. Dan saya sebagai warga UMNO, saya bangga kerana punya seorang presiden yang berani. Biarpun bila dituduh dengan macam-macam tuduhan yang dikenakan, dia akan menghadapi secara anak jantan masuk ke mahkamah. Menang, kalah, soal lain. Betul, salah, soal lain. Kita tunggu keputusan mahkamah. Jangan pula kita buat andaian. Tapi hairannya, ini ahli-ahli UMNO sendiri buat. Kerana ada tuduhan, maka kena letak jawatan. Puncanya, kerana Zahid Hamidi dituduh. Itu senanglah saudara. Besok naik orang lain, tuduh lagi. Kena letak jawatan juga. Apa punya tergeliat mereka ni. Jadi sepatutnya kita satu hati. Dan sudah sampai masanya, saya rasa saudara, agar warga UMNO kembali pada muhasabah diri. Bagaimana kita sukarnya dulu. Saudara, terus terang saya katakan, zaman saya pemuda dulu, kami sukar. Saudara, My Press, terima kasih sekuntum mawar merah daripada saudara. Saudara, jadi kami dulu sukar. Bukan senang. Untuk mempertahankan UMNO, kita pada seluruh seantero, saudara. Bukannya 1, 2, 3 tempat. Tak ada perbelanjaan, tak ada penajaan, tak ada siapa pun sendiri keluar belanja demi perjuangan. Tapi hari ini tak ada peruntukan ya, Atan Kudus, terima kasih. Sekuntum mawar merah, Atan. Tak ada peruntukan, tak nak turun. Apa hal ni korang ni? Duit. Lain tak ada. Memang kita tahu keperluan, wang itu perlu. Tetapi bagi saya, kalau dah berjuang, soal duit, soal lain. Saya kadang-kadang naik angin juga, saudara. Sebab itu, saya menyantuni apa kata Yang Mulia Tengku Adnan, Tengku Mansur selaku Bendahari UMNO. Dia kata pasca PRN masih lagi jadi perbincangan. Jadi dia kata saya menyeru semua pihak termasuk kepimpinan pelbagai peringkat hinggalah kepada anggota parti akar umbi agar tidak terpengaruh dengan anasir negatif yang menyalahkan satu-satu pihak dengan kesan pada akhirnya hanya akan memburukkan keadaan. Memang itu yang sedang mereka lakukan. Yang suruh Zahid Hamidi berhenti ni bukan orang UMNO, orang di luar UMNO. Yang mencomotkan pemikiran kita ni orang luar yang kita nak terpengaruh apa hal. Sebelum dapat jawatan bagai narak saya akan berjuang. Saya semalam saya bercakap, saya terus terang saya katakan, sama ada saya ulangi lagi. Mungkin anda bosan mendengar pencerahan saya, tapi bagi saya faktor yang menyebabkan berlakunya perpecahan di kalangan warga UMNO tidak lain tidak bukan kesan daripada pemilihan dalaman parti. Itu kesannya yang paling besar sekali. Apabila kita baru melakukan pemilihan dalam 7-8 bulan yang lalu, pemilihan Ketua Pemuda UMNO Malaysia, pemilihan Esko Pemuda UMNO Malaysia, pemilihan ketua-ketua bahagian, pemilihan ketua-ketua pemuda bahagian, pemilihan ketua wanita, ketua puteri, Esko wanita, Esko puteri, semua 7-8 bulan lalu bagai nak bertanding. Dan bila bertanding selalunya yang menang, ini pihak yang menang lah, akan mengungkapkan kata-kata cukup manis. Saya menerima berterima kasih pada sidang perwakilan kerana memilih saya sebagai ketua pemuda, kerana memilih saya sebagai ketua puteri, ataupun kerana memilih saya sebagai ketua wanita. Wa ima kerana memilih saya sebagai ketua UMNO bahagian. Dan saya berserulah bahawa dalam keadaan begini, kita santuni semula, kita rapatkan sap, cari bulu ayam, akhirnya bercantum semula. Amallah sikap biduk lalu kiambang bertaut. Podah! Pembohong! Falase punya ucapan. Sebab selepas saja mereka menang, berlaku pemisahan. Kerana bertanding jawatan itu pakai cai. Ini orang ketua bahagian. 1, 2, 3, 4. Timbalan siapa, naib siapa, jawatan kuasa siapa. Ini orangnya sebelah pihak yang ketua bahagian yang menang. Bagi pihak ketua bahagian yang kalah, ketua bahagiannya, timbalannya, naibnya, bawalah kepada jawatan kuasa. Dan ada berpuak dalam tu. Sebab itu saya katakan bahawa akhirnya mereka yang bertanding untuk menghidupkan demokrasi ini dicemburui sepanjang masa oleh pimpinan yang ada. Saya mintalah kalau boleh berhentilah sikap begitu. Saya rasa sikap inilah yang menjahanamkan parti kita. Dan saya tak tahu nak cakap macam mana dengan Presiden. Presiden harus memikirkan kaedah supaya pertandingan dalam parti tidak terjadinya perpecahan. Kerana masing-masing bertanding, lain tak ada saudara. Bukan berlumba-lumba untuk memberi khidmat bakti.
Sewajarnya mereka masuk dalam pertandingan, menawarkan jawatan untuk berkhidmat, membantu kepimpinan, untuk menghidupkan aura UMNO. Ini tidak. Dapat jawatan, senyap. Kalau ada jawatan, mula cari menteri-menteri daripada UMNO. Nak minta projek. Alhamdulillah. Hari ini, dengar kenyataan yang amat-amat pada menteri. No more. Berhenti semua itu. Projek-projek kerajaan tidak akan diberi secara politik ataupun untuk diberi political fund. Tak ada. Saudara Eddie Tahir cari-cari bulu ayam, celup tepung, goreng, kita makan. Itu keadaannya, saudara. Nah, saya benarnya saya jadi amarah. Saya menyampah, saya meluat. Tengok pihak-pihak yang akhirnya menyalahkan satu orang. Kalah saja presiden salah. Bila kita hilang 2/3 dulu, kalah saja. Jatuhnya pada 2004, menang UMNO sehebatnya. 158 kursi UMNO Barisan Nasional menang. Parlimen 2004. Dijajalah Pak Allah yang terbaik. Bila datang 2008, pemilihan pilihan raya, hilang penguasaan 2/3. Pak Allah kena letak jawatan. Siapa yang pakar menunjuk jari saya? Sekarang ni dia ada badan luar. Turun Pak Allah, naik Datuk Seri Najib. Dijajalah calon yang terbaik. Akhirnya, kalah pilihan raya. Bila kalah pilihan raya, budak hitam tu, Datuk Seri Najib, mesti letak jawatan. Mesti bertanggungjawab atas kekalahan ini. Datuk Najib, dia okey, dia berhenti. Kemudian, apa jadi? Sekarang ni jajalah, bosku terbaik. Rindu zaman Datuk Najib. Dah. Inilah wajah-wajah yang membawa kerosakan dalam UMNO. Suka menunjuk jari. Dia apa dia buat? Saya lihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan. Di sini saya kata sebab itu saya bersetuju dengan Ketua UMNO Bagal Lahad Datuk. Beliau menyantuni dan dia turun daripada Sabah, dia turun ke Semenanjung, turut berkempen. Yang lain mana? Saya turun ke gelanggang saya, bukan saya tak turun, sebab itu saya boleh bercakap. Sebab itu saya boleh menyatakan apa saja yang saya nak cakap. Kerana saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan sekarang ni bertambah lagi kebosanan saya. Lain tak ada, Zahid letak jawatan. Apakah dengan Zahid letak jawatan UMNO boleh baik semula? Melainkan mereka bila Zahid jatuh, maka dilakulah gerakan untuk menjatuhkan kerajaan hari ini. Kerajaan yang sedang berperang untuk memerangi budaya rasuah. Ini yang sedang dilakukan oleh Saudara Ibrahim. Kerajaan yang sedang menangani derita rakyat. Ini yang sedang mereka lakukan. Sekarang ni tonjal dua-dua. Zahid Hamidi mesti letak jawatan. Anwar Ibrahim mesti letak jawatan. Saya kata, gila apa dia orang ni? Takkanlah dalam masa satu tempoh begini mesti 2-3 kali Perdana Menteri. Kita bukan tak pernah rasai bagaimana paritnya ekonomi negara apabila pilihan raya pimpinan Dr. Mahathir 22 bulan. Kemudian naik Tan Sri Muhyiddin. Apakah warga yang terlibat dalam perniagaan tu berjaya meningkatkan perniagaan mereka? Begitu juga Ismail Sabri. Dan keadaan sekarang saya lain tak ada. Mereka suka menunding jari. Apa yang kamu lakukan? Dulu saya ingat lagi saudara, jangan fikirkan apa yang UMNO boleh berikan pada anda. Fikirkan apa sumbangan anda pada parti. Ini tidak dihayati. Masing-masing bercakap, lasik-lasik menyalahkan orang lain. Ini keadaan. Dan kita boleh terpengaruh dengan cakap orang. Ini yang saya hairan, saudara. Ini yang saya haram. Kena ingat, saudara. Kapal tak karam lagi. UMNO masih ada. Warga UMNO masih lagi berada di anjung kuasa. Bersama-sama dengan Yang Amat Perdana Menteri. Untuk menangani derita rakyat. UMNO masih ada lagi, saudara. Bukan kita kalah semua. Dan tidak ada satu pun calon UMNO yang kita turunkan hilang wang pertaruhan. Berbanding dengan parti lain. Berjujur ada yang 18 orang hilang wang pertaruhan. Ada yang 26 orang hilang wang pertaruhan. Ramai yang hilang pertaruhan. UMNO tak ada. Retinya UMNO masih disantuni oleh rakyat. Masih ada tempat. Cuma rakyat seberhilangannya merasakan terkejut apabila adanya warga UMNO sendiri yang melakukan sabotaj sama sendiri. Kenapa? Pertama sekali, marah sebab dia tidak dipilih dalam pertandingan pemilihan jawatan kuasa bahagian. Itu puncanya saya. Begitu juga kalau bertanding ketua cawangan, kalah ketua cawangan, bawa diri.
Mengaku sebagai ahli UMNO. Tapi balon dari belakang. Ketidakpuasan hati itu kerana bertanding jawatan di peringkat cawangan, UMNO yang terpaksa memikul. Bertanding peringkat bahagian, kalah jawatan ketua bahagian, kalah timbalan ketua bahagian, kalah naik ketua bahagian, kalah jawatan kuasa bahagian, tak mau campur. Biarlah dia orang buat kerja. Pandai sangat. Itu sikap yang merosakkan parti. Saya, Saudara Azminuddin, jika ada ahli UMNO menyuruh saya letak jawatan, dia kata, sepatutnya mereka tinggal ke UMNO. Saya setuju pandangan Azminuddin. Saya lebih suka, biarlah ahli UMNO yang rasa begini, okey, isytihar. Saya tidak bersetuju lagi, saya dengar ini keluar daripada parti. Terus tak apa, tak ada masalah, saudara. Biarlah kami merawat luka-luka yang kami alami. Cukup-cukuplah UMNO ini dikecewakan. Cukup-cukuplah rumah UMNO ini dipalitkan dengan pelbagai tuduhan. Sudahlah, bapa presiden kita dimaki, dituduh, macam-macam, saudara. Dan di mana pembelaan kita? Selalu saya katakan, kita, kalau bapa kita orang kata macam-macam, kita anak yang tidak bacol. Kita akan membela. Ini tidak. Saudara Mimpi Rashid, tuan ni nak PRK lagi ke? Saya bukan soal nak PRK, saya bercakap soal UMNO. Saya tak pentingkan soal lain, soal rumah UMNO. Memanglah sekarang ni, saudara. Saudara, ini keadaannya. Bila ada sikit masalah, salahkan orang lain, salahkan kepimpinan. Apakah anda berhebat? Dan saya nampak gambar, bukan tak ada macam-macam lah kita ada. Masih lagi berhubung kait dengan orang yang di luar. Mereka yang telah digantung. Orang ini. Macam-macam lah. Guna isu Datuk Najib lah. Kalau boleh, jangan undilah Perikatan Nasional. Jangan undi UMNO. Mereka sendiri. Saya haraplah Presiden melihat gerak-gerik ini. Cukup-cukuplah kita mengalami suasana begini. Kita jangan jadi macam mana apa yang berlaku di Iraq, saudara. Apa yang jadi di Iraq, saudara? Apabila saat Iraq menghadapi getirnya, Saddam Hussein digulingkan dan akhirnya dia digantung. Sekarang ni baru cakap, Saddam Hussein the best. Macam sekarang ni lah. Bila Najib berada di belakang jeruji besi, rindu zaman Najib. Datuk Najib yang terbaik. Bosku, kenapa tak dibela bosku? Anda ni bagi saya lah, mencari alasan demi alasan. Selalu saya katakan, logic for convenient. Saya kadang-kadang bila dapat cakap benda begini, saya berpeluh sikit, saudara. Sebab apa? Saya dah semakin bosan. Semalam saya pergi ke rumah UMNO, saudara. Saya pergi ke rumah UMNO, saya tengok rumah UMNO tu dengan hati yang terbakar. Geram. Kerana sikap warga UMNO sendiri. Jadi sekarang ni, saudara, di hadapan kita, inilah masa dalam 3 tahun ini, saya berharap yang sudah tu sudah. Jangan kemudian nanti saya balon nanti malam-malam. Saya tak maulah menyebut satu persatu siapakah mereka yang bersifat sebagai parasit dalam UMNO. Saya ingatkan dah bersih, rupanya ada lagi. Yang tinggal sekarang ni adalah mereka yang mementingkan diri. Kalah jawatan ketua bahagian, dah tak sokong. Kalah jawatan ketua pemuda UMNO bahagian, biarlah dia pimpin terus. Biarlah dia bawa pemuda. Yang mana dengan saya tak keluar. Kita tunggu mahal, kita tunggulah, tak payah tolong. Itu keadaan. Sepatutnya, kalau mereka negeri, mungkin daripada wilayah Persekutuan, daripada negeri Perak, daripada negeri Pahang, saudara, daripada negeri Johor, daripada Melaka, sepatutnya berbondong-bondong membantu teman-teman kita yang sedang berjuang di perbatasan pertandingan pilihan raya negeri. Tak ada. Kemudian di peringkat negeri pula, kerana tak dapat jadi calon, lagi melakukan sabotaj. Ada pula konon-kononnya, apa-apa pun, mestilah melalui ketua perhubungan. Mestilah birokrasi itu nak diwujudkan. Ini berlaku di Kelantan. Saya cakap terus terang. Saya turun ke Kelantan, saudara. Saya nak berbual, nak berbincang, nak membuat live dengan warga yang bertanding. Tak dapat kelulusan daripada perhubungan negeri. Kononnya kerana kita nak keluarkan manifesto. Manifesto apa bendanya? Apakah saya ni warga nak merosakkan parti? Fikirlah. Sebengong-bengongnya dia orang ni kadang-kadang. Saya marah, saudara. Dan marahan mereka, adakah mereka diterima oleh rakyat Kelantan? Kita turun untuk membantu. Itulah sikap yang ada. Yang akhirnya rakyat pun muak. Orang macam ini menunjukkan birokrasi. Belum lagi berkuasa penuh. Gamaknya kalau dah menang itu hari, mungkin dilantik sebagai menteri besar dan sebagainya, gamaknya mereka lah yang mengepung.
Itu yang membuatkan keadaannya. Rakyat tidak boleh menerima sepenuhnya. Sedangkan semangat rakyat di Kelantan berkobar-kobar untuk mahu bersama dengan UMNO. Sebab itu tidak ada seorang pun calon daripada UMNO yang hilang ruang pertaruhan. Sikap birokrasi. Puan Salamiah Ahmad, penyamun yang nak jatuhkan Presiden UMNO. Memang betul. Saya bersetuju dengan anda. Sebab mereka sekarang ni, apa kenyataan Dr. Anwar Ibrahim? Sibukkanlah diri anda, uruskanlah perbicaraan yang sedang dan bakal anda alami di mahkamah nanti. Itu kenyataan Perdana Menteri. Bukan hanya sebagai Anwar Ibrahim, sebagai Perdana Menteri. Dia mengingatkan, lebih baik fokus daripada suruh orang letak jawatan, suruh UMNO punya presiden letak jawatan. Benda ni saya tak habis-habis lagi. Masih lagi saya dengar. Bukan tak ada. Puteri UMNO, salah kau itu, salah kau ini. Saya turun, dulu bila kita ada pilihan raya, macam mana di Melaka? Di Melaka, kita satu hati saya. Kerana waktu itu tidak ada pemilihan. Tidak ada pemilihan di peringkat bahagian. Diatur, okey, bahagian ini jaga anak angkat situ. Warga-warga UMNO semua balik situ. Daripada Sabah turun membantu. Saya ingat lagi saya, Bung Mokhtar lah. Saudara Datuk Yaakob Khan. Turun bawa ahli-ahli daripada UMNO daripada Sabah untuk membantu. Sekarang ni, apa yang berlaku, saya lihat kebanyakan di 6 negeri itu sepi. Tidak ada rangsangan. Memang ada, tapi rangsangan itu untuk membangkitkan semangat. Tak ada. Apa yang terjadi? Dia macam di negeri Selangor. Saya cakap terus terang, saya turun ke Gombak. Jumpalah satu dua orang. Saya anak angkat di sini. Saya turun ke Kemaman. Adalah 3-4 orang. Sedangkan saya dah bagi tahu Kemaman itu adalah kunci. Berjayanya di Kemaman, berjayalah di Terengganu. Tak ada siapa nak kalau dah Kuala Lumpur daripada bagai-bagai membantu. Tak ada. Tapi bila kalah, presiden yang salah. Jadi apa yang anda lakukan? Saya haraplah ini pengajaran lah. Ini sekarang. Tak apalah, saudara nak menyindir saya. Kekalkan Zahid untuk mudah kami kalahkan. Belum pasti, jangan buat kerja Tuhan, saudara. Bagi saya melihat warga-warga daripada parti lain, mereka tak sebegitu. Tak dapat pilih jadi calon pun, cuma adalah sedikit. Ada sedikit saya dengar rintihan macam di Kelantan, bila calon yang tak dipilih sebagai calon dalam parti PAS, memberontak. Adalah 1-2 orang. Tapi tidak berlaku pada benda ini berlaku dalam UMNO, boleh katakan di banyak tempat. Kerana tak dapat jawatan, kerana tak dapat dipilih jadi calon. Malahan ada pula jadi calon merasakan, ni. Tak nampak Ketua Pemuda UMNO turun ke serang di Saudara Azizul Abdul Hamid. Dia kata tak nampak Ketua Pemuda UMNO serang Azmin di Hulu Kelang. Itu keadaan saudara. Kononnya berperang. Turunlah. Kalau saya yang tak ada pejawatan pun, saya semalam berbual dengan saudara Ismi Rakyat, saudara. Dia pun dia kata, tak letih lah, dia kata. Bukan kita tak ada. Tapi kita ni sebagai social media, pengamal media sosial ini, kadang-kadang dilihat dengan penuh kecemburuan. Kita bukan nak ambil nama, kita bukan nak ke depan, nak bagi calon. Kita bukan nak pegang jawatan. Kita mahu meraihkan kejayaan parti kita. Kita mahu supaya UMNO dilihat kembali pada landasannya sebagaimana yang terdahulu. Demi lestari perjuangan rakyat, perjuangan warga bangsa kita. Tapi, terbiar begitu saja. Saudara, saya pergi. Bukan saya tak pergi. Saya berada di kawasan Jeneri. Boleh tanya dengan ahli-ahli UMNO Jeneri. Terkontang kanting saya seorang, saudara. Kemudian, saya pergi ke kawasan Datuk Syed Ali. Adalah Datuk Aziz Syafi'i. Dengan saya 2 orang. Saya berada di Kemaman. Ada turun. Iaitu speaker Dewan Undangan Negeri Pahang, Datuk Syakar. Saya kata, yang mana? Yang lain. Kenapa tak dilakukan gerak gempur di setiap cawangan dalam bahagian Kemaman? Tak ada. Saya pergi ke Langkawi, saudara. Sepi. Saya berada di Jerlun. Saya berada di Jitra. Saya kata, ini bukan cerita bohong. Kadang-kadang saya rasa letih Tuhan aja yang tahu. Saudara PNW semua kerana duit. Betul. Tak ada duit, tak boleh. Sedangkan waktu saya turun ke Gelanggang, apa ada? Nasib baiklah anak saya nak merasai dengan temannya, nak melihat bagaimana suasana pilihan raya ini. Tak apalah, dia kata,
I drive you, you naik kereta. Satu Melaya kita pergi. Tak keluar duit, tak ada pinta pun duit orang. Sebab kita bukan warga pengemis, saudara. Itu keadaannya. Saya bukan tak pergi. Saya pergi ke seberang Takir. Adalah Takiri turun. Mahusin turun. Tapi tidak ada kelangsungan yang betul-betul. Dan saya di sini, saya cakap terus terang saudara, saya melihat warga daripada Parti Keadilan berbeza. Walaupun mereka kalah, mereka puas hati. Mereka kalah di Kuala Terengganu, pilihan raya. Ini Parlimen Terengganu. Saya melihat wajah-wajah Parti Keadilan. Mesra mereka dengan warga UMNO. Orang UMNO masih ada segan dan silu. Inilah keadaannya saudara. Saudara Fazilah Abdul, dia kata pertahankan institusi presiden. Tak apalah, saudara nak kata saya mau ketebal pun, katalah, tak ada masalah. Let's say what you want to say. Memang saya tahu matlamat anda, mereka lain tak ada. Ada semata-mata untuk memastikan Presiden UMNO turun, maka diganti orang lain yang boleh dipikat, bawa untuk menyokong Perikatan Nasional untuk melantik orang itu jadi Perdana Menteri. Nak menumbangkan kerajaan sekarang. Ini saya tak reda. Warga UMNO harus sedap soalan ini. Kunci sekarang ni atas jatuh atau turun, jatuh atau bertahannya Perdana Menteri banyak berada di tangan Dato' Zahid Hamidi. Kalau beliau diturunkan, maka usaha mereka untuk... Ini tinggal lagi berapa hari? Hari ini dah 18 bulan, tinggal lagi 12 hari. Untuk mereka mengutakan kononnya. Malahan ada pula mengatakan, bulan Ogos ni kalau apa ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim tak turun, boleh ada saya tak baca, bukan tak ada baca. Bercerailah saya dengan isteri saya. Pula dah. Begitulah kebencian yang ditanam. Sudahlah saudara. Enough is enough. Warga UMNO, kembalilah anda ke landasan. Soal anda menang tak menang jawatan ketua bahagian, ketua pemuda bahagian, ketua wanita bahagian, ketua puteri bahagian, esko. Itu sudah habis. Sekarang ni masa untuk menyantuni warga UMNO supaya UMNO kembali untuk berada di persadanya. Nah saudara, tak larat nak bising lagi. Saya jumpa lagi besok. Besok kita tengok, kita latam lagi yang patut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.